Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di FB Soleha Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha tajuk yang ke-45 pada sesi tahun 2022 ni. Alhamdulillah. Okey, anda boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan Soleha punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Tajuk kita hari ini adalah kenapa wajib tutup aurat. Ni bukan ayat daripada Soleha tetapi firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu jom tolong sharekan, tolong kongsikan Soleha punya link FB Live pada hari ini. InsyaAllah kita mulakan dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, waalaikumsalam. Puan Nur Syahidah Hamidi, hai. Angga Masyita, hai. Kak Aisyah Aisyah. Okey, alhamdulillah. So kenapa kita wajib kena tutup aurat? Sebenarnya seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah An-Nisa, sebagaimana kita lelaki dan perempuan ada batas-batas aurat yang mesti kita jaga, dan setiap perintah dan juga suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala mesti bersebab. Kenapa kita wajib kena tutup aurat? Kita sendiri pun boleh fikir kenapa, kan? Daripada logik akal fikiran kita kita dah boleh fikir, kan, kenapa ya Allah perintahkan kita semua ni tutup aurat, lelaki dan wanita wajib tutup aurat. Sebenarnya itulah tanda bagaimana kita nak tutup keaiban diri kita. Sebab aurat ni adalah daripada perkataan bahasa Arab sebagaimana bermaksud aib diri kita. Wanita dan lelaki ada aib diri masing-masing yang tak boleh kita nak tunjuk sesuka hati. Sebab tu anak-anak daripada kecil, daripada dia dah umur 2-3 tahun, dia dah faham dah, kita kena jelaskan, okey, mana yang patut tutup, mana yang tak boleh tunjuk dekat orang, malu. So kita terangkan dekat dia kenapa wajib tutup aurat. Sebabnya memang ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti ada sebab dan logiknya kenapa kena tutup aurat. Sebab dalam diri manusia ni ada aib-aib dan ada maruah yang perlu kita tutup dan tak perlu tunjuk dekat orang. Sebab setiap orang, kan, walaupun orang kata warna kulit sama, tetapi adalah kecacatan ataupun ada maruah dan keaiban diri yang wajib untuk kita tutup, tak perlu nak pamerkan dekat orang. Sebab kalau masing-masing nak tunjuk aurat masing-masing, masing-masing nak tunjuk hebat, masing-masing nak tunjukkan bahawa akulah paling cantik, akulah paling indah Allah ciptakan. Sebenarnya kita tak boleh ada perasaan macam tu, ada perasaan keakuan. Allah ciptakan kita manusia ni memang serba cantik, serba indah, sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada panca indera kita ada anggota tubuh badan kita, di mana kalau wanita wajib untuk tutup semuanya kecuali muka dan tapak tangan. Sebab tu jangan keliru. Adakah wajib untuk pakai purdah, wajib ke pakai niqab? Tak wajib. Tetapi ini adalah antara pakaian sunnah. Sebagaimana Sayyidatina Fatimah, dia pakai serba hitam sampaikan muka pun dia tutup. Sehingga kan ada satu peristiwa waktu melihat
Sayyidatina Fatimah telah melihat jenazah seorang wanita dikafankan, dimandikan, dia rasa malu sangat. Dia kata, adakah nanti aku mati nanti? Adakah nanti aku akan dikafankan sebegitu rupa? Dan dia ada permintaan. Nanti dia nak meninggal dunia, dia tak nak orang tengok pun dia dikafankan bagaimana, sebab betapa tebalnya malu dalam diri kita. Itu Sayyidatina Fatimah puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita hari ini dekat dunia ni tak rasa malu nak pamerkan aurat diri, malah rasa berbangga. Tak ada perasaan malu, tak ada perasaan rasa bersalah, tak ada perasaan takut dengan azab Allah. Walaupun hanya kerana sehelai rambut yang terkeluar daripada kita punya tudung ke, wajib untuk kita sorokkan daripada pandangan-pandangan orang yang tak patut untuk lihat aurat kita ni. Sebagaimana kita contohi daripada Sayyidatina Fatimah kan, waktu nak dikafankan pun kenapa jenazah wanita ni kena 7 lapis berbanding dengan lelaki hanya beberapa lapis? Tak sama macam wanita, kerana aurat wanita ni tersangatlah mahal. Kita kalau boleh berpakaian pun tak nak mengikut bentuk badan, tak nak mengikut warna kulit. Sebab tu kita kena hati-hati. Jangan hari ni kita terlampau nak orang puji-puji, nak berhias terlampau cantik, sehingga kan kita dah tak peduli dah halal haram, larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah kita bersederhana. Macam sekarang ni, slowly belajar untuk tutup aurat, labuhkan tudung, jangan terlampau menarik perhatian. Kalau boleh tu, insya-Allah aurat lengan kita jaga, kaki pakai stokin. Tak apalah kita berubah secara slow-slow supaya nanti kita tak jadi kejutan. Dan insya-Allah minta doa dengan Allah, Allah kekalkan hidayah dan Allah kekalkan istiqamah dalam diri kita nak hijrah menjadi yang lebih baik. Sebab hari ni jangan kita menjadi lebih buruk daripada hari semalam. Tak apalah kita belajar slowly untuk ubah diri kita. Mana yang mampu untuk kita ubah warna pemakaian ke, ubah saiz tudung, saiz baju. Jangan pakai pakaian yang ketat, jangan pakai warna-warna yang mengikut warna kulit. Semua tu boleh mengundang fitnah sebenarnya. Kita kalau tak nak orang fitnah pada kita, kitalah kena berjaga-jaga. Kitalah kena awal-awal dah pilih dah pemakaian kita macam mana, supaya Allah tak murka pada kita. Sebab apa? Kalau nak dilihatkan kenapa aurat lengan wanita ni kena tutup. Sebab ada pandangan daripada seorang pemuda, sebagaimana dia kata, wahai wanita, tutuplah aurat. Kami kalau tengok warna kulit lengan wanita, kami dah boleh bayangkan dah warna kulit anda semua macam mana. So adakah kita nak lelaki membayangkan apa yang kita dah sorokkan? Kita dah pakai dah baju labuh, dah tutup aurat, tetapi hanya kerana lengan terselak, mereka dah boleh bayangkan lebih ekstrim daripada apa yang sepatutnya kita tutup. Itu adalah pandangan daripada seorang lelaki yang jujur. Sebab tu dia sendiri pun nasihat. Sebab tu tugas seorang suami, tugas seorang bapa memang sangat penting. Tengok je anak perempuan tak tutup aurat, tegur. Dan memang wajib untuk tegur. Isteri tak tutup aurat sempurna, isteri pakaiannya serba tak kena, ketat ke apa ke, tudung singkat ke, tegur. Tegur untuk kebaikan bersama, supaya rumah tangga yang kita lahirkan pada hari ini adalah rumah tangga yang sentiasa mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya membabi buta, tak ada ilmu, semuanya nak main redah je. Kita perbetulkan. Tak apa, perbetulkan yang indah-indah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa, lama-lama nanti kita akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita untuk kita perbetulkan semuanya slow-slow, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, sebenarnya kenapa kita kena wajib tutup aurat ni? Sebabnya bila kita tutup aurat, sebenarnya dapat mengelak daripada gejala zina, jenayah-jenayah zina, pelacuran. Sebabnya selalunya memang lelaki ni dia tertarik pada wanita kan ada aurat-auratnya kalau terselah. Jadi lelaki sampaikan, sebab tu kena tundukkan pandangan. Jangan kita sengaja nak pandang seorang wanita, lagi-lagi dia tak pakai tudung, tak tutup aurat sempurna, kita pandang sampai tak berkedip biji mata kita. So hati-hati, jangan sampai
berlaku perzinaan hati, perzinaan mata, walaupun tak berlaku pada aktiviti zina tu, tetapi daripada permulaan mata ni lah, mata dan hati yang berkehendak kepada nafsu syahwat, maka hati-hati. Sebab tu kenapa kita kena berpakaian tak menarik perhatian, jangan sampai menjolok mata, mengundang kepada syaitan, menghasut. Okey, kau pergilah dekati wanita tu. Dan wanita yang terlampau pakai wangi-wangian yang over pun, sebenarnya ada satu hadis mengatakan wanita yang berwangi-wangian terlampau berlebih-lebihan, dia ibarat seperti wanita pelacur. Keluar rumah tahu nak wangi-wangi, tetapi bila duduk dekat rumah, bau bawang, bau masam, bau pahit, semua kita tak heran. Itulah manusia. Dia lebih mengharapkan pujian daripada manusia. Sedangkan bila duduk dekat rumah tu, duduk dengan suami, tak ada pula dia nak wangi-wangi, nak cantik-cantik, nak berhias untuk suami. Sebab tu dah dikatakan dunia ni macam terbalik. Dunia ni terbalik. Dekat rumah tak ada pun nak berlawan-lawan untuk suami, tetapi bila keluar daripada rumah, makeup berapa tebal incinya, sehingga kan berhias berlebih-lebihan, bertabarus berlebih-lebihan, sebab tak faham landasan Islam. Keluarga yang bahagia itu adalah apabila seorang isteri menggembirakan dan cantik di hadapan suaminya. Jadilah bidadari syurga yang cantik, sentiasa berhias untuk suami, bukan untuk orang lain. Ni kita duk berhias untuk orang lain, nak orang lain puji, nak orang lain tengok kita pakai kasut tumit tinggi, berbunyi keletang-kelentung, jalan sehingga menarik perhatian. Sebenarnya itu semuanya adalah mendatangkan dosa. Allah murka dan Allah tak suka. Kita berwangi-wangian, bertabarus, over-over, pakai pakaian yang menjolok mata, tak cukup kain. So bila nak keluar rumah, nak tahu pakaian kita sempurna ke tidak, kita lihat daripada atas ke bawah, adakah pakaian itu boleh bawa solat terus. Kalau pakaian yang kita pakai itu boleh bawa solat terus, maka insya-Allah itu adalah pakaian yang menutup aurat sempurna. Tetapi andai tudung jarang, baju jarang, baju ketat, stokin kaki tak pakai, lengan nampak, tak boleh bawa solat, maka itu pakaian yang tak sempurna pun. Itu belum menunjukkan bahawa kita tutup aurat sempurna. Bila kita tutup aurat sempurna adalah apabila pakaian yang kita pakai itu boleh terus bawa solat. Contoh kalau sekarang kita travel, musafir kan. Contoh tak bawa telekung. And then kita berhenti dekat R&R untuk berhenti solat sebentar. Dan bila kita tak ada telekung tu, tetapi bila kita lihat pakaian kita, okey, tudung labuh, pakai stoking kaki, pakai handsok, baju longgar, pakaian bersih, so kita dah boleh terus menunaikan solat. Itu adalah contoh-contoh pakaian yang menutup aurat. Menutup aurat dan boleh terus bawa solat. So janganlah kita risau pada hari ni, telekung nak bawa, itu nak bawa, kerana kita tak menjaga aurat kita sebaiknya. Sedangkan Islam tu indah. Islam tu sebenarnya memudahkan. Kita je kadang-kadang nak memberat-beratkan dengan makeupnya lain, nak cuci makeup lagi, kan dah menyusahkan diri. Sedangkan makeup yang terbaik untuk seorang muslimah adalah air wuduknya sendiri. Akan terpancar cahaya dan juga nur di wajah-wajah mereka yang menjaga wuduk, mereka yang sentiasa membasahkan mukanya dengan air wuduk. Kita akan lihat betapa cantiknya muka dia, betapa bersihnya muka dia. Bukannya bila pakai makeup sana sini, conteng sana, conteng sini muka, lalu dah hilang dah keserian wajahnya. Dan wajah-wajah bakal ahli syurga ni memang terpancar cahaya nur di wajahnya. Sebagaimana bila kita jaga wuduk kita, walaupun hari ni banyak produk yang mengatakan mesra wuduk, sebenarnya kita kena cek balik. Adakah apabila aku bermakeup tu, aku berhias tu, sebenarnya memberikan kebaikan pada diri kita? Sebenarnya kita kena cek balik. Adakah penting makeup tu? Adakah bila kita nak pergi berjalan sana sini, kita tak cuci makeup dulu, kita terus ambil wuduk, maka air pun tak lut di wajah anggota wuduk kita. So dah rugi kan? Dah rugi, dah
Allah terima ke tak solat kita ni, sebabnya kita tak jaga kesucian, tak jaga kebersihan diri kita sebelum nak menghadap dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan seterusnya, kenapa kita kena wajib untuk tutup aurat? Itulah adalah lambang peribadi diri kita. Kita ni, kita kata IC, aku adalah warga negara Islam. So kalau kita warga negara Islam, buktikanlah bahawa kita ni dengan cara pakaian kita. Sebab budaya lain, kaum lain tengok kita, adakah, dia siap tanya, you Melayu ya? Tapi kenapa you tak pakai tudung? Dia duk tanya kita. Kita bila kita disoal perkataan macam tu, tak rasa malu ke dalam diri kita bila orang non-Muslim tanya kita, kita ni Islam ke? Sebab dia tengok, okey, Islam lain pakai tudung sempurna. Tiba-tiba time datang pada orang yang tak tutup aurat sempurna, dia tanya, kenapa ya? You Islam tapi you tak tutup aurat pun macam dia? So kita akan rasa malu. Kadang-kadang, jangan kita marah bila ada orang datang tegur kat kita. Sebab kadang-kadang, teguran daripada Allah tu datang daripada seorang hamba Allah untuk menegur kita. Mungkin kadang-kadang dia hanya bertanya secara spontan. Kita pun tak jangka dia akan tanya kita soalan tu. Kenapa you tak tutup aurat? Kenapa you pakai ketat macam ni? You tak malu ke sebagai orang Melayu, orang Islam tetapi pakai macam ni? So kita rasa malu dan tersentak kan. Kenapa orang non-Muslim boleh tanya soalan macam tu dekat kita? Sebab kadang-kadang teguran ni adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sayang kita. Allah tak nak kita ni terus lalai, terus leka, terus bermain dengan dunia yang penuh dengan fata morgana, yang penuh dengan fitnah dan tipu daya dunia ni. Kita duduk seronok lagi nak dedah-dedah aurat, nak perhatian manusia, nak orang puji, cantiknya engkau ni. Sedangkan yang menutup aurat tu adalah indah dan yang paling cantik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana aurat wanita tu wajib dilindungi. Dan lelaki pun jangan lupa, jangan ingatkan lelaki ni tak ada batas aurat. Lelaki pun ada batas auratnya. Jangan dedahkan aurat. Sebab tu kalau lelaki pakai seluar pendek nampak lutut dah berdosa. Dia dah akil balik dah. Anak-anak kita kalau pakai seluar pendek, nampak lutut dah berdosa, ibu bapa kena tegur. Kadang-kadang saya tengok juga kawan-kawan saya post gambar anak dia main bola, nampak lutut, nampak tempurung kepala lutut tu kan, dah berdosa. Itu adalah batas aurat. Daripada lutut hingga ke pusat kalau nampak terdedah, maka tanggunglah dosa si anak tersebut. So janganlah kita biarkan anak-anak kita lelaki, walaupun dia lelaki, kita tegur, anak tak apa, waktu bersukan pakailah stokin yang boleh cover sampai betis tu, tutuplah lutut. Sebab lutut tu adalah aurat. Lutut tu adalah aurat. Ramai ibu-ibu yang tak faham. Dia kata, tak apalah, anak lelaki aku bukannya dia bogel pun, bukannya dia telanjang pun, nampak lutut sikit je. Sedangkan lutut tu lah batas auratnya. Ibu-ibu banyak yang tak jelas kan. Kadang-kadang solat tengok je ibu-ibu post gambar anaknya. Anaknya sampai nampak lutut, nampak pusat. So hati-hati, itu adalah batas aurat bagi seorang anak lelaki. Kena ada, dan kita kena jaga juga. Tegur kalau anak kita tu pakai pakaian tak kena, pakai pakaian yang lambang-lambang yang meragukan. Kadang-kadang kan anak-anak tak perasan, dia pakai t-shirt tapi t-shirt tu gambar tengkorak, gambar salib, kadang-kadang tak perasan kan. So tegur dan elakkan perkara yang boleh mengundang murka Allah. Sebab nanti bila pakaian kita tak okey, macam mana malaikat nak masuk dalam rumah? Malaikat pun takut nak masuk dalam rumah kita sebab ada pakaian kita yang tak kena, ada lambang-lambang agama lain. So kita kena hati-hati dan cek supaya rahmat Allah terus mengiringi kehidupan kita dan bukannya menghancurkan kehidupan kita. Kita pelik, kenapa ya aku berdoa, aku solat bangun malam tetapi Allah tak makbulkan doa aku? Rupa-rupanya kerana ada benda yang menghalang untuk malaikat masuk dalam rumah kita. Sebagai contohnya, itulah antara pakaian-pakaian yang ada lambang agama lain, yang ada lambang salib, yang tiba-tiba malaikat tak masuk, ada teddy bear. Sebab tu ada ustaz-ustaz kata jangan letak teddy bear ataupun patung-patung dekat rumah sebab malaikat tak masuk dalam rumah, dan maka hilanglah rahmat dalam kehidupan kita. Na'udzubillah min zalik. Okey, sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Soleha. Segala salah silap harap dimaafkan. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok hari, InsyaAllah dalam perkongsian ilmu yang lain.
Okey, saya doakan agar anda semua sentiasa dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa ceria, happy dan tenang. Always turn back to Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.